Seterusnya kata, beri dalil rokok itu haram hukumnya. Kenapa negara Malaysia dikatakan negara Islam tapi masih menjual rokok, sedangkan ia banyak memberi kemudaratan kepada semua pihak. Rokok ni, apa hukum rokok? Fatwa Selangor dan banyak negeri ataupun fatwa kebangsaan mengatakan haram. Tapi kita tengok ada negara yang tidak mengharamkan rokok, ada negara yang mengharamkan rokok. Jadi pengharaman rokok sebenarnya tak sama dengan haramnya arak. Kalau arak itu haram dengan dalil qat'i, memang nas haram. Siapa yang kata arak itu halal, maka dia murtad. Contohnya, satu orang nak minum, dia kata kalau arak itu halal saya nak minum, maka murtad. Kerana arak ni tak mungkin lagi boleh jadi halal, bahkan tidak boleh jadi ubat, hukum dia haram. Dia minum, dia anggap macam bir, dia minum tak ada masalah, walaupun dia kata tengok ni bir dia nak minum. Itu air kosong kau minum, air kosong. Cuma perkataan dia tadi menghina, itu yang membawakan dia murtad, bukan dia minum tak ada apa, air kosong sebagai contoh. Jadi arak lain, rokok lain. Rokok ni dia tidak menjadi haram dengan sebab nas qat'i tak ada, nas zanni. Sebab itu ada setengah kata haram, ada setengah kata tidak haram. Kalau saya tengok di Yaman, ulama-ulama di Yaman tidak mengatakan rokok tu haram. Kerana dia orang ada rokok yang lebih panjang tu. Tuan-tuan tahu rokok panjang tu, itu kalau sedut lagi pening kepala. Tapi satu yang biasa, majlis-majlis ulama besar-besar ni, tengah-tengah tu ada 2-3, dia panggil mada'ah shisha. Jadi syekh saya sambil mengajar, isap shisha, mengajar. Jadi shisha ni tembakau, isap sambil mengajar dalam majlis. Dan mereka ulama besar. Ada satu ulama dekat satu tempat, Zabid, saya pergi ziarah dia, dia merokok. Rokok dia di Malaysia dah tak ada, dulu ada rokok cap tembak, 2 kotak tiap hari, mereka rokok. Lepas tu dia mengajar. Jadi kita tak boleh nak kata haram secara haram arak. Kalau nak kata memudaratkan, sebab itu saya lebih suka pendekatan orang yang tak isap rokok boleh anggap haram. Orang yang isap rokok, mungkin tuan-tuan ada yang isap rokok, dah fatwa dah keluar tapi masih isap lagi, haram ke? Kita kata benda tu makruh. Dia tak boleh sama dengan arak, jangan samakan, hukum dia berbeza. Kalau dikata itu membahayakan kesihatan, di Yaman tuan-tuan, saya ingat masa saya di Yaman, kita naik taksi, kalau kita naik taksi dia pijut panjang tu, sebelah driver 2 orang, belakang driver 4, belakang tempat yang belakang 3. Itu taksi panjang dia, 400 km, 450 km perjalanan. Jadi jalan bukit-bukit, kemudian bila atas bukit ni sejuk, cermin dibuka sejuk, jadi banyak orang tidur. Memang naik itu tidur. Jadi driver seorang je, dia Yaman ni dia makan satu jenis daun, dia kunyah-kunyah disimpan di sini, dia panggil qat, dan dia rokok jauh, tak tidur. Kita sampai, haram ke? Dia bawa taksi, tak ada bahaya, tak ada aksiden, turun bukit pun dia tekan minyak. Bukan kita naik bukit, turun bukit tekan minyak, tapi tak ada aksiden, sampai. Kalau kita nak kata haram, kau tak mabuk pun, kau tidak, kalau mabuk mabuk ke apa ke. Jadi yang dikatakan berbahaya itu bukan satu qat'i, dia bukan macam dadah. Memang kalau kena dadah tu habis, out. Ini tak. Rokok, orang yang rokok bulan Ramadan tak ada masalah pun, dadah tak boleh. Ramadan tak Ramadan dia kena dadah, tak kena dadah tak boleh hidup. Tapi rokok tak, sebulan dia tak merokok, tengok Syawal merokok balik. Jadi maknanya segi daripada katakan berbahaya kesihatan itu tidaklah sebagai sesuatu yang berlaku secara langsung. Dia makan masa.
Kalau macam tu kita makan benda bergula lebih pun dia makan sikit-sikit, darah tinggi, kencing manis, sama je. Jadi maknanya dia tidak muhaqqaq yang terus secara langsung. Baik, itu yang pertama. Dia kata membazir. Merokok ni membazir. Sebenarnya pembaziran ni tuan-tuan, kalau tidak ada faedah, itu membazir. Kalau ada faedah, tak dikatakan membazir. Macam mana faedah? Tuan-tuan pakai baju harga RM50 curah, tapi kita beli kain yang lebih lembut, lebih elok, lebih bergaya, harga RM200. Boleh ke? Dengan keadaan kita memang mampu. Tuan-tuan patut pakai kancil, sudahlah. Tapi kerana hidup lebih selesa, BMW. Gaji agak senang, rumah, orang miskin pun kita tak lupa, anak-anak kita pun kita bagi hak dia, kita ada kelebihan. Pembaziran kah itu? Itu tak membazir. Tuan-tuan patut duduk rumah satu bilik, sudahlah. Ini rumah pada 2 tingkat, 3 tingkat besar. Membazir ke? Tak membazir. Selagi ada faedah, tak dikatakan pembazir. Makan, patut satu lauk sudah. Ini dengan lauknya, dengan sambalnya, dengan ulamnya, dengan kicap lagi. Macam-macam kau makan ni. Tak cukup sepinggan, 2 pinggan, 1 periuk. Mazir ke? Ada faedah. Dia makan sedap, maka itu tak ada masalah. Jadi orang yang isap rokok ni kadang-kadang dia dapat faedah. Hilang ngantuk. Kena sebatang, boleh baca Quran. Tadi ngantuk, kena sebatang, mata pun terbeliak, boleh baca Quran. Ada faedah dia. Kalau pelajar-pelajar dia kena benda tu, hilang ngantuk. Hilang ngantuk, dia boleh muzakarah sampai tengah malam. Dan tak khayal, dia tak juga hilang ingatan sampai tak sedar diri, tak. Kalau tuan-tuan tengok orang ulama Yaman isap madaah tu, saya tengok satu ulama dalam apa yang saya dapat, ulama yang dipanggil Musninud Dunia, Syekh Yasin Padan, seorang ulama Padang yang menjadi ulama besar dunia sebelum berapa tahun dulu. Dia isap rokok panjang tu. Ini satu kebiasaan. Dia panggil madaah. Ulama-ulama besar isap. Jadi itu kalau nak banding dengan rokok, dia punya kesan dia, dia punya pahit dia, kalau orang tak pernah hisap, memang tak boleh hisap. Tapi mereka biasa. Jadi kita tak terus nak menghukumkan haram, melainkan kita tengok, dia kata itu kita dah bantu. Kalau gudang garam tu dah bantu Kristian, dia dah ada berapa sen yang masuk kepada tabung-tabung Kristian. Kita katakan rokok je bantu kita naik flight no? Berapa banyak kita bantu dia. Semua Yahudi Nasara dah masuk dalam barang-barang kita pakai hari ni. Semua menguntungkan dia orang. Jadi apakah kita pergi beli barang kedai Cina, kita kata kita dah tolong Cina. Tengok, tahu tak duit kau beli tu, dia untung dia buat Tok Pekong tu. Kau telah belanjakan duit, telah membantu Tok Pekong dia. Apa pula kena mengenai Tok Pekong dengan saya? Saya beli barang jual, itu biasa. Duit kita, dia nak buat apa, dia buatlah, itu hak dia. Kita berurus niaga tak semesti dengan orang Islam. Kita boleh jual beli dengan orang bukan Islam, asalkan dia zimmi. Macam Malaysia ni, kita beli kedai Cina, kita beli barang kedai India, tak ada masalah. Murah sikit kedai Cina, beli kedai Cina, tak ada masalah. Cuma kalau kita mempunyai faham yang lebih, kita tolong orang Islam. Sebab sekarang ni saya nampak tak ada satu barang pun yang tak ada orang Islam. Bahkan boleh kita kata, bukan kata Islam, Melayu dah semua cukup dah. Barang makanan daripada kecil-kecil barang sampailah barang sebesar-besar barang yang kita nak makan di rumah kita, semua dah ada produk orang Islam. Cuma harga je sikit, mungkin orang Islam punya lebih mahal sikit. Tapi tak apalah, kalau mahal pun kita bantu orang Islam, itu lebih baik daripada kita beli di bukan tempat-tempat yang kedai bukan Islam. Tapi kalau kita beli untuk kos kita, beli kedai orang Islam mahal, kedai orang bukan Islam murah, beli ke murah, tak ada masalah, tak jadi haram. Jadi itu tuan-tuan yang mulia. Jadi makna saya nak kata, terpulang kepada tuan-tuan, fatwa mengatakan haram. Jadi bagi saya tengok di Yaman, ulama-ulama Yaman tidak mengharamkan, sebaliknya mengatakan makruh. Jadi kalau saya kata makruh pun, tak ada orang kata ini pendapat sudah bertentangan dengan fatwa kebangsaan. Fatwa kebangsaan bukan ijma'. Satu fatwa yang disandarkan oleh mufti-mufti yang hanya di Malaysia. Jadi negara lain masih ada membolehkan benda tu, tidak mengharamkan. Jadi kita jangan sampai tasyaddud, sampai terlampau keras
atas tindakan ini. Kita tengok benda yang qat'i. Kalau zanni belum satu keputusan, jadi kita buat satu. Kalau orang tak merokok, jangan merokok. Kalau orang merokok, berhenti merokok. Tapi kalau dia nak dapatkan sedikit ketenangan, dia rasa tertekan, penat, letih, kena marah, dia kenakan sebatang, tertidur, tak ada masalah, takkan berdosa kot. Itu masalah saya. Baik.